Terima kasih Datuk Yang di-Pertua memberikan ruang kepada saya untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang meminda Akta Kesatuan Sekerja. Datuk Yang di-Pertua, Fasa 4 bertujuan untuk meminda Seksyen 8 Akta 262, Perenggan 4A bertujuan untuk melanjutkan tempoh bagi permohonan untuk pendaftaran suatu kesatuan sekerja di bawah subseksyen 8-1 Akta 262 dan seterusnya. Saya bersetuju dengan pindahan ini memandangkan untuk menubuhkan sesuatu kesatuan ianya memakan masa yang agak panjang. Untuk mewujudkan kesatuan juga ianya akan menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya melibatkan majikan dan pekerja itu sendiri. Majikan seharusnya tidak menghalang atas usaha untuk mewujudkan kesatuan. Ianya mungkin terjadi kepada sektor swasta. Seterusnya, perenggan 4B iaitu bertujuan untuk melanjutkan tempoh pelanjutan masa bagi permohonan untuk pendaftaran suatu kesatuan sekerja di bawah subseksyen 8-2 Akta 262 yang boleh diberikan oleh ketua pengarah daripada 6 bulan secara agregat kepada 12 bulan secara agregat. Saya berpandangan ia punya masa yang agak panjang dan saya suka mencadangkan untuk mengekalkan atau menambah masa 3 bulan menjadikan 6 bulan ke 9 bulan. Dan saya juga mohon jawapan juga daripada Menteri kenapa tempoh 6 bulan ditambah kepada 12 bulan. Berikutnya fasa 6 iaitu bertujuan untuk meminda Seksyen 12 Akta 262. Perenggan 6A, 6-A bertujuan untuk memotong subseksyen 12-2 Akta 262 berbangkit daripada pindaan yang dicadangkan kepada takrif kesatuan sekerja atau kesatuan dan selaras dengan objektif utama akta yang dicadangkan untuk membenarkan kepelbagaian pembentukan kesatuan sekerja. Saya menyokong dengan pindaan ini dengan membenarkan kepelbagaian pembentukan kesatuan sekerja. Masih banyak lagi pekerja-pekerja industri yang masih tidak ada lagi kesatuan sekerja. Sefaham saya, sektor elektronik masih tidak ada lagi kesatuan sekerja diwujudkan. Kalau ada sekalipun, ianya berbentuk dalaman, iaitu dipanggil internal union ataupun kesatuan dalaman yang melibatkan wakil pekerja dan majikan sahaja tanpa didaftarkan di bawah kementerian. Mohon untuk kementerian perbetulkan kenyataan saya sekiranya saya salah. Saya difahamkan juga syarikat-syarikat lain seperti pembekal, industri otomotif, pembinaan dan pembekal, bahan pembinaan, farmasi dan lain-lain masih lagi tidak ada kesatuan sekerja. Kesatuan ini cukup penting sebab banyak perkara yang perlu dilihat oleh majikan kepada pekerja. Dengan adanya kesatuan, ia mewakili pekerja untuk membincangkan sesuatu dengan majikan. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, perenggan 11A 11-F bertujuan untuk memasukkan subseksyen baru 26-2A ke dalam Akta 262 untuk memperuntukkan bahawa anggota suatu kesatuan sekerja dan kalangan pekerja yang telah dibuang kerja, ditamatkan, diberhentikan atau bersara tidak berhak untuk mengundi dalam perkara mogok dan seterusnya. Yang di-Pertua, mengenai dengan calangan pindahan ini, saya bersetuju memandangkan pekerja terlibat tidak lagi bekerja di syarikat tersebut. Ianya boleh mempengaruhi pekerja yang sedia ada dan tidak adil kepada majikan. Biarlah atas apa juga sekalipun, hanya pekerja sedia ada sahaja yang jelas mempunyai hak mereka untuk meluahkan suatu perkara dengan majikan mereka. Walau bagaimanapun, sekiranya ada tuntutan yang belum diselesaikan oleh majikan kepada pekerja yang telah diberhentikan secara tidak adil, sewajibnya mereka diberi hak untuk menuntut. Dan mohon kementerian melihat juga mengenai perkara ini. Dan yang terakhirnya, berkait dengan perkara untuk... Boleh saya celah sedikit? Silakan. Saya dengar pandangan Yang Berhormat mengenai kepelbagaian dalam atas kesatuan sekerja ini. Dan saya dengar tadi bahawa Yang Berhormat menyokong. Setujukah Yang Berhormat kalau saya katakan bahawa nampaknya dalam perbahasan kita hari ini, saya mengikuti perbahasan yang berlaku, ada kecelaruan di sebelah kerajaan. Kerana nampaknya ahli-ahli parlimen kerajaan membangkang cadangan yang dibawa oleh kerajaan sendiri. Dan ini menunjukkan ada kelemahan dan tidak persetujuan di pihak kerajaan yang menyebabkan kerajaan pada hari ini agak kucar kacir dari segi pembentangan yang dilakukan.
bukan membangkang, itu kita dapatkan kepastian, itu je pencerahan. Tak apa. Baik, saya Jangan bersangka jahat. Saya bersetuju dengan Tasik Sokong Dampin, sokong. Baik, Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, yang terakhirnya itu berkaitan dengan mewujudkan dua kesatuan sekerja. Mungkin sedikit dua pandangan yang berbeza. Memandangkan saya berpengalaman juga dalam union ini, iaitu mewujudkan satu kesatuan yang satu company yang besar. Contoh macam saya National Panasonic, ada 6,000 pekerja. Setiap department itu ada dia punya union dia sendiri, dan seterusnya dia akan pergi kepada induk. Dan saya melihat kepada keadaan tempat tersebut. Sekiranya keadaan seperti yang saya nyatakan tadi, sebaiknya satu kesatuan sekerja sahaja yang diwujudkan supaya ianya mudah untuk ditadbir oleh union ataupun kesatuan sekerja yang ada di satu-satu syarikat. Mungkin sekali itu pandangan saya. Sekian, terima kasih.